Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So hari ni Zul tengok candle tadi, expectation kita mungkin akan price drop lagi. Kenapa? Expectation untuk daily candle adalah close below trendline hijau tu. So meaning kita akan expect price more drop ke bawah. Drop sampai mana nanti kita akan tengokkan adakah confirmation tu. Kita stay ada lagi dalam 1 hour untuk kita confirmation kan apakah adakah price tu betul-betul nak drop ataupun tidak. Nanti di chat tu akan terangkan lebih detail. So guys, let's go, kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku nak tempoh 24 hours untuk hari semalam, iaitu hari Jumaat. So ini hari Sabtu. So expected Sabtu ada Ahad, kata volume yang rendah, expectation tak banyak berlaku perubahan. Tapi nanti kita akan tengokkan di chat apakah arah pergerakan market secara keseluruhannya. So inilah total market cap. So total market cap currently berada di 1.7 trilion. So awal daripada minggu lepas kita 1.7 dan awal minggu tu 1.7, hari Selasa Rabu kita naik 1.8 dan untuk penutup minggu ni kita expectation sama, still lagi sama, itu dalam 1.7 trilion. Kemudian volume 80 bilion. Expected untuk BTC drop daripada 43 ke 42.5, Ethereum drop daripada 17.8 ke 17.7. So secara ringkas untuk summary untuk pergerakan untuk hari Jumaat, total market drop 1.78%, volume drop 12% daripada 96 bilion lebih. Kemudian BTC juga drop daripada 43 ke 42.47, 0.15% drop. So untuk harga terkini, harga semasa untuk kredit kripto, Bitcoin berada di 38.91.14% drop, Ethereum 2.5k US dollar 1.34% drop dan lain-lain coin expected turut drop disebabkan BTC drop. So let's go tengok SRP ya, 7% meningkat 0.86, berarti still lagi lah berada di kawasan quarter bearish market untuk SRP. Luna kuartal dalam monthly naik 57%, untuk weekly 6%, tapi untuk semalam ataupun hari Jumaat dia drop hampir 10% ke 100. Kita tahu dia punya all time high dia lah 102, so now lah 90. So dah expectation dia gagal untuk break ni, expected dah buat double bottom, ada opportunity Bitcoin drop, kita akan expected Luna boleh juga tu drop. Tapi Luna macam lah, Luna ni expected bila lebih banyak UST diguna, iaitu yang ini untuk tunjukkan UST Luna. Ni USDT, ini USDC, UST. Okey, Terra UST. Lebih banyak UST di create, meaning expected untuk kata total market dia meningkat. So meaning expected Luna juga kata coin dia akan di-burn. So meaning supply Luna berkurangan. Tu expected Luna akan terus stabil. Tu nak dia expected Luna ni boleh kata kita invest untuk coin yang bearish market punya bulletproof. Meaning kita expected Luna ni walaupun Bitcoin bear market, dia hanya drop sedikit sahaja. So even dekat Luna, even semua lain dah drop 50%, 6%, Terra Luna salah satunya coin sedang hit dia punya all time high. So let's go, kita pergi ke chart kita yang pertama. Sebelum kita chart, kita tengok Fear Index. So Fear Index kita berada di 22 untuk hari Khamis. Tu untuk hari Jumaat semalam kita expected untuk dalam masa 40 minit lagi kita akan tahu untuk expected Jumaat tu, expected extreme fear juga plus minus 2 saja, antara 20 ataupun 24 expected extreme. Tapi yang kita yang tahu adalah dalam extreme fear still lagi untuk hari Jumaat extreme fear. Kemudian untuk hari Sabtu ni kita bertunggu untuk kata pukul 8 pagi besok lah untuk tengok fear. Tapi currently tengok extreme fear dan expectation dengan price jatuh ni pun tu expected untuk pukul dalam masa 40 minit lagi update kuartal bar baru. Expectation kita still lagi lah extreme fear. Berapa expected minus lah, kuartal plus minus 2, plus minus 2 antara 20 ataupun 24, tapi tu expected extreme fear. So untuk hari ni juga ada request pasal Filecoin dan Ellipse Zero. So nanti tu akan cuba buatkan analisis untuk ni. Apa-apa kita pergi ke Bitcoin dulu. So Bitcoin chart. So apa yang berlaku semalam sebelum tu dia pergi ke channel group dulu, iaitu Discord channel tu. Expected semalam tu ada share kan yang ni. So apa yang berlaku yang ni, kita akan seperti bound. Kemudian yang ni semalam untuk 4 hours kita dah breakout, kita punya trendline biru dah close. So meaning expectation untuk malam tadi kita ada good momentum untuk naik atas. Tapi apa yang berlaku untuk pagi ni, untuk pergi ke test trendline ni nampaknya gagal, disebabkan apa, price dah pun drop. So let's go, kita pergi ke chart. Di chart kita expectation apa yang berlaku semalam, yang untuk update adalah price. Inilah daily, kita ke 4 hours kejap sebelum kita pergi daily, iaitu yang ni kita nampak candle break
Kemudian second candle ni expectation untuk naik atas, tapi dia fail, drop balik below ke kawasan trendline, dan expected dua candle ni berada di dua trendline, dan kita test kembali kita punya bulk major minor resistance ataupun minor support untuk kuartal daripada low ini ke high ini. So kita still lagi di kawasan support. So ada opportunity untuk kita naik lagi disebabkan apa? Nanti tu akan tunjukkan berdasarkan RSI. Tapi adakah dia akan melakukan kenaikan sini ataupun drop dulu sebelum melakukan kenaikan? So let's go, kita tengok daily untuk confirmation adakah price tu nak up, nak naik ataupun drop. So untuk currently di daily tu kita tengok candle ini berada below trendline hijau. So meaning kita akan expect dalam masa 38 minit lagi untuk candle ni close, iaitu untuk candle hari Jumaat pun close 38 minit yang ni. So meaning sekiranya kita close dalam condition ataupun dengan price ini, meaning kita akan expect price tu akan more drop ke bawah. Drop sampai mana nanti tu akan terangkan kenapa dua seperti ini boleh berlaku seperti ini, iaitu kita close yes below, kemudian second terus drop ke bawah. So drop sampai mana? So expectation untuk kita ada dua trendline yang kita boleh monitor, iaitu trendline putih yang tu draw ni. So nanti tu akan buatkan. So ingat siapa yang ini, dia akan besarkan ini, dia akan buat nombor 2 dan ini. So inilah kuasa trendline kuartal yang mana kita ke channel expectation price akan buat reaction. So reaction kita berada ni akan bottom, second bottom. So expectation kita boleh price itu dah drop, dia macam cakap break saja daily ni, kita akan ada 2 target ataupun 3 target. First target kita hijau ini, yang line putih, kemudian second adalah line kita orange ni, kemudian line horizontal kita di kawasan 34. So kenapa ada 34 ni? 34 ni adalah seperti kalau kita draw dari lama, iaitu kita back to past, iaitu price tengok buat reaction dengan kuasa ni, bertahan fail, kuartal resistance breakout jadi support, terus melakukan kenaikan. Sama juga kalau kat sini kita tengok macam mana price itu body, kita tengok body price itu buat reaction kuartal breakout, reaction kemudian drop, breakout, dan terus melakukan ke atas. So meaning expected line inilah kuartal possible untuk price buat berlaku jatuhan. So expectation tu ialah sekiranya ada good tempat untuk kita bounce ialah kawasan ni, line putih ni 37. Sekiranya kita break juga daily dengan candle daily di bawah 37, meaning kita akan expect price tu 34. So 34 adakah price tu akan drop? Yes, price tu expectation kat sini. Apa yang price tu hanya buat sideways. Kemudian tengoklah expectation mungkin boleh berlaku seperti ini, iaitu price tu akan breakout bawah, buat correction, kemudian terus ke 38, 30k, iaitu major support sebelum dia melakukan buran balik. So itulah yang expectation yang boleh berlaku untuk kita ada huge pump untuk long term punya pergerakan, iaitu price sedang buat sawi antara 70 dan kuartal 30. So inilah expectation boleh berlaku untuk long term. Break saja ini baru kita akan expect new all time high untuk Bitcoin, untuk mega pump. So tanya tu kat manakah tu nak buy sekiranya dengan condition untuk di daily, sekiranya untuk hari ni candle daily close below itu ataupun trendline juga expected untuk dalam 35 minit lagi, dan 38 35 minit lagi akan drop. So meaning untuk first target kita adalah di 37, bukan mana-mana saja price ni, iaitu expected tu dikukan hari ni berapa bulan? Hari ni adalah 12. So 12 expectation 12, kita tengok 12 yang ini. So 12. Alright, 12 kita akan letak price expectation dalam harga 36 point. So daily pukul 8 nanti candle baru. So expected untuk daily untuk hari ni, kalau di drop lagi expected kita boleh drop sampai 36.88 ataupun more massive drop. Kita akan expected dia akan drop mana untuk net trendline LO34, kita akan expect 34.5. Tu kat manakah ada pencemaran? Anda boleh ambil opportunity di 36. Sebab apa 36 boleh melakukan bounce balik. Kemudian trendline 41 ni, tu yang ni kita biarkan, kita akan delete dulu. Kemudian yang ni kita delete. Expected trendline hijau ni kita lagi monitor untuk confirmation untuk hari ni. Kalau 30 minit lagi close ini, meaning kita akan expected 2 target 36 dan 34. So anda boleh buy di 36 ataupun buy 34, ataupun anda nak buy dua-dua pun tak masalah. Tapi buy kata jangan buy dollar cost every. Mungkin anda invest 100, mungkin invest kat sini buy 100, kemudian drop lagi buy 100. So masa downtrend ni tak masalah, anda invest sikit-sikit atau beli aset itu, kemudian kuartal fikir untuk long term, untuk kumpul aset sebanyak boleh. So trendline hijau ni apa kita trendline ni kita still lagi pakai. So trendline ni expectation kita adalah untuk
menentukan untuk minor trend line untuk pergerakan price itu regain balik bullish momentum ataupun regain balik aku kata bull trend. So kita kalau pergi 4 hours, 4 hours trend line ni, yes, expectation kita gagal untuk bertahan di kawasan ni. Now expectation kita price itu akan boleh buatlah pergerakan yang putih ni juga sebelum breakout ke atas ataupun breakout ke bawah. Breakout hijau ni mostly kita akan expect untuk break 42 balik dan menuju ke 46. Break 46 barulah kita akan fikir balik price 50-60k ke atas. Currently kita hanya fikir untuk momentum untuk bullish tak ada, momentum more naik, more turun, drop ke bawah. So drop bawah macam dekat tu ada expect untuk 36.88 untuk di daily. Kemudian untuk di daily juga untuk another sedikit bawah ialah 34.5. So itulah expectation kita berlaku sekarang ni. Adakah price tu boleh berlaku? Yes, boleh berlaku berdasarkan range yang sebenarnya ni. Sekiranya kita fall ke kawasan 34, kita akan tengok daily. Sekiranya kita drop ke kawasan 34, kita akan tengok daily. Sekiranya daily close below kawasan ni, meaning kita akan seperti price tu akan drop untuk sharp entry ke kawasan hampir 30 dan 28. Hilang position di strong support iaitu 20-30k, meaning kita akan seperti entry 26 dan 14k. So meaning ada possibility kita dah tak buat higher high untuk pergerakan Bitcoin sebelum aku bearish market. Tapi itu expected. Ini adalah pergerakan ni ada opportunity untuk kita buat high low sebelum buat another lower low untuk pergi ke 26. So apapun tahun ini adalah tahun pertama bearish market tahun 22. So expected untuk maybe untuk yes mungkin kita akan ada sideways sikit. Bulan 7, bulan 6 mungkin kita akan melakukan naikkan untuk high low. Kemudian bulan 8, bulan 9, bulan 10 barulah kita akan drop. Drop itu expected drop terus ke dalam bearish market untuk 26 dan ke 20, range 20k USD dollar untuk Bitcoin untuk dalam bearish market. So itu boleh berlaku. So untuk dia punya portfolio adalah yang terbaik adalah Bitcoin akan recovery kawasan ni dulu. Kemudian dia akan letak stop loss. Kemudian sekiranya dia naik, dia akan hold lagi position untuk profit. Sekiranya dia drop, dia akan exit dalam market untuk expectation untuk tunggu more ke downtrend. Untuk harga yang lebih murah itu dalam 20k range per BTC. So itu untuk pembacaan chart Bitcoin untuk hari ni ataupun analisis untuk Bitcoin ni. Pertama kita tunggu untuk di daily chart iaitu confirmation dia adalah confirmation di daily. Untuk hari ni do expectation untuk dalam 31G mungkin kita akan close below ni. So now kita akan expect price tu akan drop di 36 dan 34 ada opportunity. So price untuk di daily di 1 hour sedang regain sekali atas. So bila regain ni price tak naik, expected nanti bila berada di oversold, overbought, price akan more momentum untuk naik di atas ke 36 berdasarkan sekiranya daily yang ni close below. So meaning kita tengok ada 4 hour lah. 4 hours anda tengok kalau price itu daily yang ni close below confirmation, 1 hour berada di overbought, meaning expected price tu akan drop dengan drastic untuk expected menuju ke kita punya target iaitu 36 dan 34 untuk daily punya quarter price target. So itulah untuk daily. Tu 41 kita akan biarkan now expected untuk di 4 hours. 4 hours kita 35 balik, adakah kita berjaya balik? Sekiranya dalam masa 35 kita berjaya regain balik atas ni, yes, meaning kita akan expected price tu still lagi hold untuk support ni, expected kita mesti ada peluang untuk breakout ini. Kalau kita tak gagal untuk bertahan kawasan ni, yes, kita ada expected mungkin 36 datang breakout ataupun 36 breakout pergi daily kita 34 baru expected untuk trend line. So trend line ni kita akan gunakan untuk menentukan kita punya bullish momentum balik ataupun strength untuk bullish, untuk regain balik, untuk claim high, untuk claim untuk test resistance di kawasan 46. So itulah di Bitcoin untuk hari ini target expectation adalah drop more 36 34 sekiranya daily close below. So let's go, kita pergi check the Filecoin. So ada yang tanya betul pasal Filecoin. Filecoin ada di Binance, nanti tu akan tunjukkan Filecoin FILUSDT di Binance. So yang ni untuk Filecoin macam mana? Filecoin expected dah drop quarter below, betul-betul below ni expected yang ni. So kalau ikutkan kita ambil yang ni saja, swing low to swing high, kita akan ambil di 4 hours. Right. Okay, kita boleh ambil tu. Now expectation price tu dah drop below support. So dah berapa persen? Dah berapa persen drop, iaitu 70%. Now berada di 100% drop. So apa itu 100% drop? Iaitu price opening balik dan jatuh balik ke kawasan betul-betul di lantai dia. So untuk harga opening dulu adalah kuartal harga $12.
So expectation dia boleh drop lagi. Filecoin ni dia tak tahu dia punya fundamental dia apa, tapi yes, dia ada dengar juga. Tapi kalau anda invest untuk Filecoin sekiranya anda yakin untuk long term, adalah consider good position. Sebab apa anda buy the price entry. Tapi dengan bearish market ni, sekiranya Bitcoin gagal untuk regain, Bitcoin terus drop ke 20 ke daerah 20k, expectation dia akan more drop ke bawah, free fall. Sebab apa? Tak ada lagi line support. Kalau ikutkan line support ni, kita boleh draw satu, iaitu opening price dia. Opening price dalam $8 kalau ikutkan ini. Kalau ikutkan di 4 hour tu tak pasti, mungkin ada chart di lain, mungkin ada chart lain yang lebih data dia, tapi seperti untuk di Binance kita ada opening Binance iaitu di $10. Sekiranya kita lost position $10, meaning seperti dia akan free fall kita tak tahu sampai mana support dia. Sebab apa? Dekat kuartal Binance ni datanya adalah sampai $10 daripada opening $10 saja. So now untuk long term, seperti sebab apa price dah seperti kuartal discount sebanyak 98%. So anda perlu kaji dia punya fundamental. Kalau anda yakin untuk dia punya projek untuk long term, tu tak pasti Filecoin ni projek dia apa, tu tak pernah kaji. So sekiranya Filecoin ni anda yakin berdasarkan technical analysis dia dah expected dah drop below 98%, kalau anda yakin dengan dia punya fundamental, yes, good untuk long term punya buying. So itulah kata Filecoin. Next coin adalah Ellipse0. So Ellipse0 ni lu tengok tadi dia ada market ada kata MEXC saja. So meaning kita akan buat pergi ke chart dia iaitu MACD. So yang sini apa yang kita boleh buat ialah kita akan expectation untuk price market. The price ni baru lagi. So market adalah price baru. So untuk price baru open ni adalah kata price coin baru release. Kalau ikutkan release baru 28 hari bulan 1 itu. So bulan 1 baru di price naik dan sudah buat consolidation. So untuk yang price ni nak buat analysis, dia hanya mendapat satu aja, iaitu kita akan boleh buat trend line aja, iaitu trend line support kita, horizontal support. Now expectation kat berada kawasan ini. So inilah kawasan horizontal support untuk Ellipse0 ni. Dia tak pasti coin apa. Dia pun pertama kali dengar Ellipse0 ni. So kalau nak tahu support lah, now support dia berada di 85 sen. Whatever touch 80 sen, anda boleh kata tambah anda punya asset. Kalau anda nak tambah asset, contoh anda ada target, mungkin tak cukup target lagi, mungkin ada target 1000 coin, tak cukup lagi 1000 coin, consider whatever price touch 0.86 0.85 adalah good position terbaik. Sekiranya Ellipse0 ni lost position support 85, meaning expected dia akan pergi ke opening price iaitu kawasan ni, dan sekiranya drop lagi, meaning kita akan more drop, free fall. So support dia kawasan ni, lost hilang support di kawasan 85, meaning expected net support dia adalah berada di kawasan ada minor mungkin kita boleh ambil yang ni. Mana mungkin kita ambil 53, loss 53 juga, meaning kita akan drop terus ke 6 sen. So anda kaji dulu dia punya fundamental berdasarkan technical. Dia hanya boleh tengok support yang kita ada 3 trailer ni, 85, 53 dan 9 sen untuk potential untuk more drop ke bawah sekiranya kita terus ke dalam bearish market. So itu Ellipse0. So guys, itu saja untuk pagi ni. Untuk analysis pagi ni. So siapa yang nak join dia punya YouTube membership untuk dapatkan data-data tinggi seperti data malam tadi, yes, untuk yang ni kita expected untuk, tapi masa tu tidur di price, tidur semalam price jatuh, so tak sempat update lah. So sebab tu update pagi ni. So untuk join dia punya YouTube membership senang saja, iaitu pergi ke dia punya page YouTube channel, kemudian klik button join. Kemudian selepas anda klik button join ni, seperti anda pergi ke sama kat ruangan sama, ada home, video, playlist, community membership. Klik membership. Dalam membership ni akan ada link untuk ke Discord. Link membership tu akan nampak bila anda klik button join dan buat transaction. Sekiranya anda tak klik button join, kalau anda klik possibility anda akan tak nampak lah kata button membership ni. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. So hari ni Zul kerja malam, so expected jumpa lagi anda pagi besok untuk hari Ahad. So apapun untuk hari ni, hari Sabtu, kita expectation price tak banyak berlaku pergerakan yang drastik untuk hari Sabtu. Tapi apa, kadang-kadang Sabtu pun boleh drop juga. Cuma untuk confirmation di daily ni, yes, kita ada drop dah bawah. So possibly kita akan hanya tengok small candle untuk hari ini, iaitu hari Sabtu Ahad, untuk expectation price buat kuartal sedikit reaction kawasan ni. Tapi mostly dah confirmation pun kita breakout ni dalam masa 24 minit lagi. So meaning kita akan expected price target kita adalah di kawasan 36 untuk first candle buka candle daily. Candle daily dia akan main dalam satu line ni. So now kita ada dua price untuk target. Siapa nak buy di 36.8 ataupun 34.5
iaitu price untuk hari ini kalau anda nak set buy untuk di Bitcoin untuk ambil opportunity sekiranya Bitcoin drop kawasan 36 ataupun drop 38. Untuk drop 36 kita confirmation ni, yes drop, dah ada confirmation dalam masa 20 minit. Kalau confirmation ni anda boleh set limit ni. Kalau di daily close bilu putih juga, barulah kita akan set limit di kawasan 34.5. So ini anda siapa nak DCA boleh set limit di kawasan ni 36.8. Hit ada opportunity naik atas, breakout, yes kita akan naik. Sekiranya daily break bawah tak masalah, kita hold masa dan kita akan set next buy limit kita di kawasan 34.34. Tapi itulah expected akan berubah lah, expected ni akan berubah. Mostly ni adalah horizontal, so horizontal tak masalah, horizontal still lagi 34.56. Expectednya prime boleh drop lagi ke kawasan bawah ni. So opportunity buy di kawasan 36.34 untuk hari ini. Untuk anda siapa set buy limit, jangan knock in DCA saja, entry saja sedikit position. Untuk macam kalau anda ada position average tu macam sama tu 45 ni, so meaning kita boleh buy untuk reducekan kepada average. So guys, itu je untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan lain. So jumpa lagi pagi besok. Assalamualaikum. Bye bye.